Melayu dan Islam, ini dua patah perkataan yang sinonim dengan kita. Saya seorang Melayu dan saya juga seorang yang beragama Islam sudah tentu. 46 tahun hidup sebagai seorang Melayu, 46 tahun hidup sebagai seorang Islam, sudah tentu kadang-kadang membawa kepada saya untuk berfikir tentang dua perkataan ini. Satu adalah tentang Melayu dan yang keduanya adalah tentang Islam. Melayu sering digambarkan sebagai sebuah bangsa yang hebat. Melayu sering digambarkan sebagai sebuah bangsa yang telah berjaya membina tamadun. Melayu juga digambarkan sebagai tuan punya tanah. Melaya ini adalah milik orang Melayu sebelum daripada penjajahan. Manakala Islam yang saya fahami, hasil daripada sedikit-sedikit pembelajaran, saya memahami bahawa Islam itu adalah sebuah agama yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa satu perjuangan tauhid dan menolak syirik. Sementara berkaitan dengan kehidupan biasa yang namanya makan, minum, memilih ketua, duduk dalam komuniti, corak pakaian, jenis pakaian, ataupun style pakaian dan sebagainya, termasuklah tentang pergaulan dan sebagainya, itu adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada setiap kaum dan setiap bangsa. Semua bangsa dan semua kaum di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala berikan perkara tersebut. Adapun agama ini, Islam, diturunkan adalah untuk mengajak para penganutnya, sementara memelihara tentang keperluan fitrah, yakni perkahwinan, sebagainya, ada pengaturannya. Dalam masa yang sama, Islam mengajar kepada kita supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menolak syirik. Itu kefahaman yang saya faham tentang Islam. Tuan-tuan, tapi dua patah perkataan ini sering menjadi polemik di dalam masyarakat kita. Bila kita bercakap tentang Melayu, maka seringkali orang akan mula mencari tentang siapa yang salah. Kerana terporokkan Melayu, kerana Melayu jatuh ke bawah, kerana Melayu tidak diangkat martabatnya, bahasa Melayu masih menjadi bahasa yang terporok dan sebagainya, maka ketika itu orang akan mencari tentang siapa salahnya. Menariknya, satu perkara yang pelik yang ada dalam minda masyarakat kita, yang terporok itu kita, dan puncanya kadang-kadang kita boleh kesan secara tabi'i, secara neutral, kesannya dia bermula daripada kita. Tetapi pelik di dalam masyarakat kita, ketika mereka berbicara tentang kita, ketika kita bercakap tentang keterporokan kita, maka pada ketika itu kita akan mencari orang untuk dipersalahkan. Ini satu perkara yang menjadi benda yang cukup pelik dalam masyarakat kita. Manakala kalau kita bercakap pula tentang Islam, Islam sering digambarkan dia berada di atas ketika satu pihak berada di atas, dan Islam digambarkan dia macam duduk dalam keadaan tidak terbela, bahkan tertindas sekiranya pihak itu berada di bawah. Dan ini sebenarnya seakan-akan tidak membenarkan ayat suci Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala menyebut liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Agama ini akan meliputi dan akan zahir di atas agama-agama yang lain. Jadi sebenarnya bila kita berbicara tentang perkara tersebut, berbicara tentang keterporokan, yakni kemunduran Islam dan umatnya, dalam konteks kita adalah masyarakat Melayu, seharusnya perkara yang perlu kita fikir adalah kita berfikir tentang apa dia masalah kita, apakah masalah kita. Kita tidak boleh terus menunjuk jari ke arah orang. Karena dalam konteks Malaysia ini, kalau kata bercakap tentang kegagalan kita, bercakap tentang keterporokan kita, bercakap tentang jatuh bangun kita, maka yang dipersalahkan adalah orang asing. Dan orang asing itu dirujuk kepada orang Cina, ataupun secara spesifik yang law ni lebih teruk, mereka akan rujuk kepada orang DAP, kepada DAP dan sebagainya. Sedangkan kalau kita perhati, wallahu a'lam,
Saya rasa masalah kita adalah kerana sebahagiannya kerana kelemahan kita. Sebahagian besar kenapa kita berada di bawah dan kita terporok di bawah, itu adalah kerana kita punya salah. Kita punya tidak telus dalam sama-sama kita menilai tentang siapa kita. Ini satu perkara yang perlu kita renung dan perlu kita fikir secara bersama. Tuan-tuan, bila bercakap tentang dua isu ini, satu isu Melayu dan yang kedua isu Islam, ini adalah akan menjadi isu yang cukup sensitif, kerana seakan-akan dua isu ini diambil milik oleh satu pihak, Melayunya oleh UMNO, Islamnya oleh PAS. Lalu yang perlu dibicarakan tentang Melayu itu dan tentang Islam itu hendaklah dalam versi mereka. Luar daripada versi mereka, seakan-akan itu adalah bukan versi yang sebenarnya, dan seakan-akan itu adalah macam tidak betul dalam masyarakat kita. Tuan-tuan, saya rasa dalam siri ini, mari cuba kita perhatikan bagaimana Melayu menilai agama. Melayu menilai agama. Bagaimana Melayu nak beragama. 2-3 hari ini dia jadi viral di kalangan kita tentang 2-3 perkara yang pada pemahaman Melayu dia bagaikan Islamik sangat. Iaitulah berkaitan dengan majlis perkahwinan seorang selebriti. Poin saya ialah sebenarnya yang betulnya perkahwinan itu fitrah. Masyarakat apapun, kita pergi ke masyarakat asli Australia ke, kita pergi kepada masyarakat di pergunungan Sahara mana-mana negara dunia ke, mereka berkahwin dan dalam masa yang sama mereka meraihkan perkahwinan mereka. Mereka ada majlis-majlis dalam perkahwinan mereka. Dan Islam datang, Islam juga meraihkan, bahkan Islam, kerana itu adalah fitrah dan Allah yang menciptakan fitrah itu. Allah Ta'ala membenarkan kita untuk berkahwin. Allah Ta'ala bahkan baginda Nabi menyuruh kita untuk melakukan kenuri. Bahkan Nabi SAW ajar kepada kita untuk membezakan di antara kenuri dengan kematian. Baginda suruh kita dalam kenuri itu kena ada lagu-lagu sikit, kena ada keraian sikit, menzahirkan keseronokan kerana ada anggota. Itu paling minimal kalau kita faham, itu adalah sebahagian daripada majlis Islami. Okey. Nabi SAW juga ajar kepada kita supaya tidak bermewah-mewahan. Nabi ajar kepada kita, jangan jadikan kenuri itu kenuri yang hanya dihadiri oleh oleh orang-orang kaya sahaja. Nabi kata sejahat-jahat kenuri kahwin adalah kenuri yang hanya dipanggil padanya orang kaya dan ditinggalkan orang miskin. Itu ya kenuri yang Islami. Oh, tiba-tiba kerana dibuat oleh selebriti dan kita gambarkan itu adalah satu kenuri yang cukup Islami, kerana kena ada tazkirah, kemudian dihadiri oleh ustaz asatizah, bahkan asatizah yang satu ketika menghukum kata bersanding itu adalah perbuatan yang haram. Itu digambarkan kata yang Islami itu apa? Oh, yang Islami itu adalah apabila pakai jubah, apabila pakai serban, tetamunya semua kena pakai jubah putih dan tetamunya perempuan kena pakai jubah hitam. Oh, itulah dia kenuri yang Islami. Benarkah begitu? Ini saya nak sebut tentang cara orang Melayu menilai agama. Jadi agama itu dilihat pada zahirnya. Bila datang dengan berjubah putih, datang dengan pakai jubah hitam, dan diisytiharkan ini adalah perkahwinan ataupun majlis persandingan Islami. Benarkah begitu? Satu cara fikir orang kita. Dan semalam pula timbul pula tentang isu satu orang yang mendakwa kata dia telah bertemu dengan Nabi secara yaqazah, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara yaqazah, secara sedar. Ya, ada orang kata dia ni ada masalah mental, dia ni sakit, dia tertekan, dia selalu imajinasi dia cukup tinggi dan luas dan sebagainya. Ada orang sebut tentang tu. Tak apa, itu tentang dia. Cuma komen saya ialah dia berpunca daripada dakwaan-dakwaan sebahagian daripada orang-orang agama ataupun kita panggil agamawan terhadap seakan-akan agama itu
perlu ditonjolkan dengan ada unsur-unsur misteri, ada unsur-unsur mistik, ada unsur-unsur kemuliaan itu digambarkan dengan bertemu dengan Nabi secara yaqazah, ya, itu kemuliaan. Tapi sepatutnya tidak dieksploitasikan, tapi dieksploitasikan dalam masyarakat kita. Bila Tok Syekh ini mula menggambarkan tentang misterinya Islam, tentang mistiknya Islam, tentang unsur-unsur yang seumpama itu, maka tiba-tiba ada orang yang berpenyakit yang seumpama ini, dia pun rasa untuk dia sampai kepada martabat tersebut, maka dia akan pergi ke sana. Ini tuan-tuan, dia berpunca daripada penyakit kita menilai agama itu seakan-akan perlu ada unsur misterinya. Tanpa unsur misteri, tanpa unsur mistik, maka seakan-akan itu adalah bukan agama. Jadi tuan-tuan, demikian kita menilai secara sepintas lalu sambil-sambil kita merenung alam keindahan Allah, alam ciptaan Allah Azza wa Jalla, keindahannya. Sementara itu kita juga berfikir tentang Melayu dan tentang bagaimana Melayu menilai Islam itu. Sehingga dalam siri-siri yang akan datang, cuba kita akan merongkai tentang beberapa perkara dan salah faham Melayu terhadap Islam yang menyebabkan akhirnya Islam itu sendiri disalahfahami. Tuan-tuan, saya rasa itu perkongsian kita untuk petang ini dalam siri-siri yang kita akan adakan tentang siri Melayu dan Islam ataupun Melayu Isleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.